and dia cakap okay, I akan beli insurans ataupun dia akan cakap okay, I akan beli insurans dengan you, nanti I bagi you nombor bilik. Wish. Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Welcome back to our podcast channel Impak Atas, Suara Tanpa Batas. Okay, bersama episod kali ini host untuk anda adalah Izul, Safiq, Rosli. Okay, so hari ni episod ini sangat-sangat special sebab sponsor dia adalah kopi. And then sayang sekali kita bulan puasa kita tak boleh merasa kopi ni lah. So episod kali ini dibawa khas oleh Rush Roastery, adalah Cup of Excellence Specialty Coffee. So basically mereka adalah coffee shop yang berada di Damansara, Kuala Lumpur dan juga di Bangsa. Okay, sesiapa yang nak membuka cafe, coffee shop tetapi tiada modal, anda boleh DM mereka di Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk tahu lebih lanjut buka coffee shop di bawah jenama Rush Roastery. Okay, episod kali ini kita membawa satu dimensi yang baru, iaitu tajuk dia sangat simple dan sangat menarik bagi saya sebabnya adalah tentang dunia makin mencabar. Apa option kerja anak muda sekarang ni, khususnya di Gen Y atau sekarang dibagi Gen Z ataupun golongan millennials kan. Okay, so hari ni kita membawa tetamu khas jauh datang. Jauh. Ada dua orang. Special tu episod kali ni dua orang. Gadis-gadis comel cantik-cantik kita bawa khas pada episod kali ini adalah saudari Laila dan juga saudari Jasmine. Okay, boleh cakap hi kepada kita punya viewers. Okay. Assalamualaikum. Selamat datang untuk anda berdua kan. Okay, alright. Boleh perkenalkan diri Laila dan juga Jasmine. Kita start dengan Laila dululah. Okay. Assalamualaikum and selamat berpuasa semua. Waalaikumsalam. So harap-harap everyone is still puasaing. Okay. Kita saya Laila from PwC Fraternity. Okay. Kami adalah Takaful representative of Hong Leong MSIG Takaful. Wow. Jadi hebat ya. Alright. Seterusnya saudari Jasmine. Saya so hi. Salam Ramadan semua. Salam Ramadan. First and foremost, thank you untuk the team for having us. Jasmine, as apa yang Laila cakap tadi, kita daripada PwC Fraternity di mana kita representative of Hong Leong MSIG Takaful. Wow. Yes. Hebat ni Hong Leong MSIG Wow. Okay, alright. So orang tak sabar nak tahu dah. Siapa betul. you guys ni? Siapa guys yang kita invite ni kan? Okay. So tanpa buang masa, saya rasa semua nak tahulah basically you punya background. Macam Laila lah. Kita start dengan Laila dulu. So Laila, macam mana you boleh involve dalam Hong Leong MSIG Takaful ni? Very good question. Yes, you boleh share sikit pada boleh? So, saya pun sebenarnya tak sangka that saya akan terjebak dalam bidang insurance. Okay. Sebab dulu memang ramai kawan yang datang approach pasal insurance and all, yang saya tak sangka saya akan jadi kawan saya. Wow. It's an interesting journey sebab I pun I ada business sendiri yang I buat. Wow. So this is salah satu I punya passive income lah. Wow. Nice. Kalau nak tahu, Laila seorang yang passionate. Saya memang sangat-sangat passionate dalam membantu orang. Alright. Okay, jadi bidang insurance ni adalah salah satu field yang I rasa memang beri banyak makna. Okay. Especially bila you dah bantu klien-klien you masuk hospital, uruskan claim, permudahkan hidup diorang. Okay. So dekat situ I am very happy with the process yang I boleh bantu orang dengan cara ini juga, and hopefully this would be something long for me as well. Wah, okay, menarik. Pada question tadi Laila. Okay, seterusnya kita nak tahu. Okay, kita buat santai je, jangan dua sangat. Okay, seterusnya ramai nak tahu lah. Jasmine punya background macam mana kan? Boleh share sikit you punya. So for myself, sebenarnya tak sangka juga yang kita akan berada di bidang insurance sebab Jasmine dulu adalah seorang salesperson juga tetapi dalam bidang yang berbeza. Wow. Kita bawa dulu nama United Nations. United Nations. Can I speak about that here? Boleh kongsi sikit dengan kita punya viewers apa itu United Nations, sehingga ramai tak tahu kan. Okay. Betul. So apa ke? Ia adalah satu badan ditubuhkan an organisation I can say, worldwide organisation di mana they are trying to membawa keamanan di dunia lah. That's one of their main mission.
Okay. So I was a UNICEF representative di mana I'm sure most of viewers ataupun even Izzul sendiri ke Laila sendiri ke I don't know pernah dikejar oleh orang-orang macam kami. Tolonglah donate, you know, Betul tak? I pernah betul, I betul, pernah betul. ingat I pernah Oh, I nampak see. dia dekat sama depan bank ke apa ke. Tahun lagi. Betul. Itulah tu kan. Ah, Jasmine. betul. Okay. So I was that kind of a person, representative in sales. I see. Dan juga pernah dengar cerita lah pasal bidang insurance. Okay. So kita orang sendiri from sales pun akan lari daripada orang-orang insurance. I Itu mindset see. Jasmine. Dia macam tu. Orang lari daripada you, Yes. you lari Daripada daripada orang. insurance. Macam tu. So kita kejar orang pun nak kejar kita juga tapi kita tak nak lah sekiranya insurance ni. So I had my own mindset that time to not pursue tetapi I am here alhamdulillah. Alhamdulillah, welcome, Macam welcome. mana kita termasuk tu from a recommendation daripada kita punya founder sendiri. She invited me into the agency. Dia jemput Jasmine datang. So here I am today lah dengan bersama-sama dengan Laila as my partner in crime. Betul sikit untuk Laila dan juga Yasmin Yeah. lah. Selamat datang kepada podcast Impak Atas. Thank Okay, so kita dah tahu dah background you guys as a takaful advisor atau insurance punya agency. So kita nak tahulah macam mana Laila boleh terjebak lah. Orang nak tahu kenapa you involved dalam insurance ni. Something happen pada you punya diri ke, atau orang dapat kat diri ke, ataupun mungkin sebab dia punya commission besar ke. So boleh share dengan kita punya viewers your punya experience di situ. Okay. Kalau nak kata commission besar memang agak lah. Agak. Agak besar. Agak Wow, besar. wow. Sebab Alhamdulillah sebab kita duduk dalam bandar Kuala Lumpur. Okay. Jadi di sini semuanya mahal. Betul. That's why saya rasa macam another pushing point of this job is because of the commission. Okay. On top of that, diorang pun juga bagi basic. Diorang pun every basic. 3 months bagi bonus, and also there's free trips available once you hit the target. Wow, Contoh macam Jasmine juga sendiri recently just got back from Taiwan. Wow. Because she was one of the youngest top producers lah kiranya to earn the trip to Taiwan. So basically every year, financial year from kita start financial year is June to, dia pelik sikit kalau Okay, bidang okay. kita ni. Okay, just a little bit of introduction to that lah. Apa, Hong Leong saja ke atau sama lain? Hong Leong. Hong Leong saja. Setakat ni Hong Leong. Di mana kita KPI kita, I collected 280,000 last year. Wow, So that's banyak where betul tu. alhamdulillah the company give me a free trip untuk ke Taiwan. All paid for. Memang free. Makan, tidur, transportation, you name it lah. I see. Thanks Semuanya free, Semuanya provided. di-sponsor oleh Dia company memang betul-betul datang jalan-jalan. cantik, Tengok-tengok wake negara up, orang. Recently our team juga ada yang pergi Norway. Yes. Yes, they went to Wow. sorry, not Soon Norway. to be. That's one of our That was KPIs. before yang Alicia pergi tu mana? Venice. Italy. Italy. Yeah, they all just got back from Venice as well. Okay. So tu pun antara salah satu you have to hit berapa target? 300. That's about 300k. 300K 300,000 sales per annum I see. untuk you be able to get yourself that trip lah. I see. So sales per annum tu maksudnya kalau kita viewers kita tak faham kan, sama ada macam you punya case macam mana dia punya cara pengiraan untuk qualify for the trip lah. Jasmine? So Jasmine, saya tanya Jasmine lah. betul. Sebab dia dah qualifier kan. Dia dah qualifier. Macam dia boleh share experience dia macam mana. Simple layman term. Okay. Dia macam bila masa you ada target untuk hit, you usahakan sedaya upaya you untuk hit the target. Contoh dalam Hong Leong, you, kalau nak pergi Norway contoh tahun depan, kena hit contoh a certain amount of 350 contoh 350,000 yang kita dah collect from clients. And so dalam masa setahun tu you are able to have that, you dapat pergi Norway tahun depan. Wow. Dia macam ni lah. Kalau kiranya 280,000 setahun. Okay. Per annum. So 280,000 tu you bahagi dengan 12. That is the collected sales yang you kena ada already. Okay. kan? It can be a bit technical. technical lah, technical sikit lah. Lebih kurang macam tu lah. I see. 380,000 yang you buat bahagi 12. Itulah sale yang you patut buat untuk achieve that trip target. Wow, Amai. Wah, Amai sebab biasanya kalau contoh lah, biasa kita insurance punya policy ni kan biasa membayar monthly dalam 200-300. Sekarang kita ambil roughly 500 lah orang yang okey sikit kan. So 500 you kena collect 320,000 tadi, bagi RM500 macam tu. Berapa banyak orang yang perlu dijumpa untuk collect sales tu kan? Betul.
Wow, sangat-sangat memang. mencabar Sebab So, dia sangat-sangat bukan hebat. saja medical card pun, sebab ada our team juga diorang close yang savings and protection tu. So kadang-kadang 50,000, 100,000, diorang terus close big checks. Okay, So kat situ pun it contributed as well. I see. There's a lot of ways lah Okay. in summary yang how you can make money in this business. Macam mana you boleh buat duit dalam bidang ini. Okay. So sorry. Ya. Boleh So Santai, you nama boleh sampai. ambil cek-cek kecil 100, 50, 75, 200. Tak pun you boleh main game-game yang besar seperti 100,000, 200,000, 300,000. How kata you manage your business lah, sebab kiranya kita see ourselves as business person dalam bidang ini. Okay. So dan kita menjual takaful policies lah kepada rakyat jelata masyarakat. Betul. Yes. So, betul. Kita tahu semua kita tahu kan insurans sangat-sangat penting kepada semua orang. Betul. Dan kalau kita ada medical, kita tak boleh nak masuk hospital kan. Betul tak? Betul. So, okay. Seterusnya saya nak tanya kepada Laila ataupun Jasmine. Saya Laila lah. Okay, kenapa insurance? Tu persoalan besar dia. Kenapa insurance? Kenapa tak bidang property ke bidang lain lah? Macam contoh daripada Jasmine tadi, jadi saya tanya soalan ni. Okay, kenapa insurance Laila? Boleh. So kenapa insurance ya? To be honest, saya pun tak tahu. Okay. Sebab saya pun, as I said, saya suka tolong orang, and kerja ni membuatkan saya tolong orang, dan juga saya dapat tolong diri saya sendirilah basically. Okay. And getting into this platform, macam Jasmine juga, I punya leader scouted me because dia nampak potential yang I pandai bercakap, yang I ada charm yang boleh buatkan orang membeli or like engage dengan I. So benda-benda macam tu. So dia nampak karakter I, and dia rasa I sesuai dalam bidang ni. Okay. So saya datang masuk, saya cuba je nak tengok. I see. But actually it's not the bidang that I fell in love with at first. Okay. It was the agency itself. Wah. Itu seronok agensi korang ni kan. Betul. So kalau korang nak tahu, PwC Fraternity is the number 1 agency in Hong Leong MSIG Takaful. Wow, number 1 Wow. Sebab memang our agency, diorang produce like millions of ringgit per year, if I'm not mistaken. Betul? Wow. So banyak benda yang I rasa dekat dalam tu, memula memang you masuk nak adjust to everybody, sebab I tak pernah kerja dengan orang. Wow. So like this is my first time adjust myself to kerja dengan orang, having to report back and all. So it was quite interesting lah. It's a new challenge for me, sebab I memang dah cakap tahun ni I nak upgrade diri. Wah, insyaAllah so, boleh tahu, yes. boleh apa gini kan. So kalau macam thank you Laila so kita much. tahu dia suka sangat-sangat bantu orang kan. And then the passion dia lah, so bercakap and jumpa orang. So kalau macam Jasmine pula kan. Okay. Sebab sebelum ni Jasmine United Nations Yes. buat sales. So kenapa insurance Jasmine? Okay. Apa yang buat mata you terbuka untuk join this agency atau this industry? Okay, macam Jasmine, United Nations bekerja di bidang itu, yang kita buat sales juga, tetapi kita punya purpose untuk benda lain, ataupun tujuan dia adalah untuk membantu orang juga kan. Okay, betul. Okay, Betul dari orang. segi UNICEF, sebab kita membantu kanak-kanak di Yes, satu dunia. betul, Okay. betul. Tetapi coming into this industry, kita sebenarnya terkejut jugalah, tak expect yang itu adalah insurance. Faham tak? Macam maksud Jasmine, Apa UNICEF dalam insurance? Bukan? bukan. Kami into takaful business. Okay. Tak tahu pun produk apa-apa yang kita kena jual. Kita masuk je macam tu. Oh, okay. So kita tak sangka juga. I see. Sebab Dia kawan-kawan pun kena dia kena kaut and masuk. I see. Masuk je. Kita orang memang macam dulu mak bapak kita nak ajak kita berenang kan. Dia angkat kita, dia campak je. Basically macam tu. Oh, I see. So, Mindset Jasmine, kita dia angkat dan dibuang. I see. Betul. Untuk belajar sendiri. I see. So kita nak cari duit je. I see. Jasmine punya, lepas dah diploma semua, dah lepas kerja United Nations tu, kita just nak cari duit. Cari nak duit income. lah. Income. Itu je. With flexible I see, timing. I see. With I rasa flexible another thing timing. is because the flexible timing. Okay. Betul. You Okay. have So, to set your daily target and go for it fast. So sorry. Boleh. Boleh. You have to set your target, go for it. So tapi you boleh kerja at how or anytime you want. Like Okay. basically. Jadi tu yang I rasa the beauty of it lagi. Okay. Sebab nak cakap kenapa
suka ke jual takaful or Ah, insurance? suka ke? Suka ke? Tak pun macam tu. Faham tak? I see. Bukanlah tak pun. I mean, there's certain beauties of it. Cumanya, kita memang masuk sebelum nak masuk bidang ni, kita tahu nak cari duit je dulu. So mana kita tengah cari opportunity, nak peluang-peluang yang ada, macam mana kita nak buat duit. Itu mindset kita orang. I see. So Bila kalau macam Jasmine, saya rasa mesti akan ada idola yang you idolakan kan. Okay. Takkanlah tiba-tiba termasuk pula. So bolehlah share someone yang you sikit pasal idola ke, tiba-tiba ternampak Dia orang mesti akan. indikator yang sangat besar kan. So itu lah. So actually Jasmine punya idola dalam industri ini adalah my own founder to the agency, one of the Okay. founders of PwC Okay, Fraternity. shout out to the founders of Yes, PwC. shout out Okay. to Kak Farah. PwC Fraternity. Apa Fraternity right? Yes. Jangan lupa follow. Okay. Instagram account dia Farah Muhammad. Alright. So you get to see also bila masa contoh lah if the viewers go into her account, you will nampak sebenarnya credibility dia. So that's why saya idolakan dia sebagai seorang yang dah berpengalaman dalam bidang ini Wow. selama 22 tahun. Oh, I think, lama if I'm 20 not tahun. mistaken. Lama. Yes. Sangat lama. And dia adalah Melayu pertama, bukanlah Melayu pertama, tapi kita adalah, sebab kita Hong Leong. Okay. Orang Hong Bumi Putra. Melayu. Sama. Sama. Okay, sama dengan Wiputra dengan Melayu lah. Melayu pertama yang tak apa, yang biasa. qualify ke trip lah basically. Okay, sorry. Tapi itulah, as I was saying, Farah Muhammad ni adalah, dan Sifu Suhaimi, both of the founders adalah orang yang, kita company yang Melayu saja dalam Hong Leong. Okay. So Hong Leong Di bukan Melayu lah kan. Di conquer oleh bukan Melayu lah. dia di-conquer oleh Chinese. Sebab kita carry dua. Kita carry HLA dan juga HLMT. Betul, I kita see. satu agency yang ada dua license. The license lah. Actually itu adalah Assurance. Yang kita membawa panggil traditional traditional punya lah. kan. Alright. Maksudnya insurance. Conventional insurance. Correct. Wow. Kalau kita Hong Leong MSAG takaful, more towards according to Syariah law lah, compliance to. compliance punya tu. Alright. So sangat hebat, sangat mencabar lah kan. So bukan senang lah untuk orang Bumi-Putra Melayu untuk excel dalam Betul. dalam company yang kebanyakannya bukan Melayu kan. Alright. Okay, so kita akan berehat sebentar. So kita akan sambung selepas ini untuk segmen kedua. So nantikan kupasan-kupasan menarik daripada kita punya dua saudari-saudari daripada insurance Hong Leong MSAG Takaful. Betul? Betul. Okay, Betul sekali. kita rehat sebentar. Jumpa anda sebentar lagi. Okay, roll it. Okay, selamat kembali kepada episod 2 Impak Atas Suara Tanpa Batas. Okay, bersama kembali host anda Izul Safiq Rosli. So, podcast ini dibawa khas oleh anda oleh Rush Roastery, Cup of Excellence Specialty Coffee, iaitu Rush Roastery adalah satu coffee shop yang terletak di Damansara, Kuala Lumpur dan juga Bangsa. Okey, untuk lebih lanjut maklumat untuk coffee shop, anda boleh layari TikTok, Instagram dan juga Facebook. Dan sesiapa yang berminat buka kafe, anda boleh DM mereka di laman sosial Rush Roastery. Okey, bersama kembali kita dengan Laila dan juga Jasmine. Welcome back di segmen 2 episod Impak Atas. Okey, so hari ni dunia makin mencabar. Okey, apa options kerja anak-anak muda sekarang ni? Kita tahu kan. So dunia makin mencabar, options kerja makin pun mencabar juga kan. Betul. So selaku insurance agent yang dah lama, more than 5 years, betul? Tak salah saya, 5 years. Apakah challenges yang you guys pernah lalui sepanjang you guys menjadi insurance agent ni? So boleh kongsi pada kita punya viewers. Kalau boleh kita cerita yang sikit lah. Biasa orang cerita yang insurance agent ni orang cerita tak mati, sakit. Orang tak dengar benda tu kan. Okay, orang nak dengar apa dia punya challenges, apa dia punya dark side of becoming insurance agent ni. So boleh share dengan kita punya viewers kat luar sana. So kita boleh dengan Laila dulu. Oh, wow. Panas. Ya. Panas Ini sikit. agak panas. Okay. So antara salah satunya lah boleh, yang ni benda common sekali to become an insurance agent, Okay. apart from duit kepuk-kepuk. Wah. Yelah. Wah, duit kepuk-kepuk. Gempuk tu orang biasa lah. Ialah rejection. Rejection dan energy. You kena sentiasa, nak jadi salesperson ni, you kena sentiasa energetic. Yes. You kena sentiasa ceria. Walaupun lah dekat belakang fikiran you ada kucing tengah sakit lah. Walaupun you punya kasut dah patah lah. Tapi still kita kena senyum.
senyum and happy. So when kita jumpa customer, kita kena bawa energy dan aura yang Positif. 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 Orang senang nak terima kita. Okay. So kebanyakan yang kita orang go through hari-hari without fail ialah rejection. Rejection. And nak jadi seorang insurance agent ni hati kena kental lah. Memang Okay. kena kental. Dia kena, you tak boleh nak ambil semuanya masuk ke dalam hati. Apa yang orang lain cakap semua, you kena just take it positive. Sebab manusia lain-lain, manusia banyak perangai. Jadi kita kena adapt and just manage. Macam mana kita nak manage setiap klien yang fussy, yang macam mana kita nak handle rejection. Okay. Macam mana kita nak bangun balik daripada rejection. So benda-benda tu adalah sangat penting untuk menjadi seorang insurance agent yang kekal. Okay, rejections Tapi kalau kita hari-hari dah kena reject lah. Contoh lah hari ni pergi jumpa A dah kena reject. Betul. Besok jumpa B reject lagi. Jumpa C reject lagi. Kita ni manusia biasa ni, kita manusia bukan je Betul. robot. Kadang kita pun sedang juga kan. Betul. Asyik kita reject je ni, tak ada orang nak beli dengan aku ke kan. Betul. So apa yang biasa you buat kalau contoh Jasmine lah. Kalau saya just kena reject, apa you punya cara lah nak bangkit balik kan. Mula-mula tu, if we were to speak about rejections, sangat susah. Memang satu benda yang kita masuk industri ni, reject macam Laila kata, satu cabaran. Sebab, yelah, kita tak pernah, contoh, membesar, anything, kita dapat apa yang kita nak, contoh lah. Coming into the industry, you kena adapt dengan rejection ni kan. Okay, rejection. Dia anak bongsu, sebab tu dia dapat everything lah. Wah, tak pernah ada rejection. Sebab So much kita for dah middle child. anak manja I rasa ni, dah biasa sangat biasa lah dengan kan. rejection ni. Okay. So kalau cerita pasal anak bongsu, anak kedua, anak last ni, Ha. masuk-masuk dalam bidang ni, orang tak akan cakap no. Okay. Bila kami into the industry, orang kata rejection ni, kita akan fikir orang lain akan terus cakap straight up, tidak, Okay. kita tak nak. Tapi Okay. tak pun. Sebenarnya, lagi-lagi Melayu, kita kan hati lembut, soft-hearted betul. people. Betul. Kita kan cepat kesian dengan orang lain. Kesian orang ni. Orang takkan cakap no pada kita. Kesian Terima orang kasih. ni. Ambil lah insurance gitu. Tapi dia tak akan cakap no. Dia akan ada another way untuk dia cakap tidak. Okay. Tetapi kita, macam Laila kata, kita kena manage lah. Sebab kita setiap hari dah buat benda ni. So orang kata, alah, bisa tegal biasa, betul? Asyik. Dah kental lah. Oi. Dah kental lah. So kita kena build. Dia sales ni macam masa yang kita kena build Uish. in order for you to Hebat permulaan dia macam masa lah. go through your journey Betul. in Kena- this bidang. Kita macam bukan sado di luaran. Di dalam. Dah lama Aduh. Selada lah. Okay, base I pun ada experience as a insurance agent jugalah. Before this lah, dah lama dah. Tahun How was your experience? 2018 ke 19. Tapi memang rejection tu memang yang macam juga cakap, yang selalu ada, selalu ada. So kita ni sebagai lelaki nampak je kadang kuat kan, tapi kadang orang tak nak ambil dengan aku lah. Kita dalam mentality macam perempuan lagi senang. Kita rasa macam perempuan lagi senang close. Tidak. Macam kenapa? Okay. ya, kenapa Laila kata tidak perempuan cepat close? Tidak juga. Ya. Just tahu lah, kadang-kadang macam orang cakap, oh okay, kadang-kadang lah, this is the time yang masa I punya sales agak low. So orang akan cakap, kenapa lah, like you ada package, you ada muka, you ada, you pada bercakap, like, kenapa you tak close-close? So selalu soalan-soalan ni akan diajukan lah. So kadang-kadang dia bukan sebab kita perempuan ke, kita lelaki ke, tidak. Memang yes, perempuan ada easier access untuk borak dengan sesiapa pun. Orang lebih terima perempuan lah kan. Okay. Tapi aku dah tak cakap apa. Aduh. Mungkin Jasmine Kadang boleh continue. support Okay, sikit okay, Laila boleh. ni kan. Okay, kita masukkan sikit. Support sikit. Laila Soal sebenarnya about usaha. usaha. Betul. I see. Dia dalam bidang sales ni, cabaran dia adalah satu, rejection. Untuk manage rejection tu adalah usaha kita sendiri, our effort. Okay. Dan juga apa yang kita dah Usaha tawakal. Sebab tadi Ijo tanya kenapa perempuan pula Senang perempuan close senang. sales. I don't agree with his statement. Kenapa perempuan senang nak close sales? Tapi I cakap tidak juga. Bukan semua perempuan senang juga nak close sales. Sebab tu dah Jasmine cakap tadi, berbalik kepada usaha kita. Okay. Kerajinan kita. Kita punya Rajin berapa nak jumpa orang kan. perseverance tu. Perseverance. Kita nak Ketahanan diri. Ketahanan diri kan. Betul. Ketahanan dan ketabahan. Okay, so rejection ni bagus lah untuk kita
tambah ketahanan diri kita Betul. dan juga untuk tambah skills kita basically. Skills. Okay, Yes, especially. kita nampak benda ni sangat mencabar lah. Macam I dulu buat insurance sangat mencabar basically. Kita jumpa orang tak nak ambil kita. Tapi ada my friend juga, ada lah experience juga. Macam you guys punya mungkin pernah ada experience yang macam kita jumpa seorang datuk yang banyak duit ni kan. So perangai pun lain macam sikit kan. Macam. So kalau macam perempuan dia lagi senang kan. Betul-betul. Ni lah teman karaoke ke apa. Ni tak you guys experience benda yang macam ni bagi dark side lah kan. I personally sebab I jenis yang select. You select. I boleh baca daripada awal kalau dia ni betul-betul intention dia nak support or nak dengar apa yang you nak sharing, ataupun dia saja nak buat kita Ya. main-main lah. Ya. Dia saja nak buat kita main-main, nak layan dia. So semua tu personally I daripada awal memang I dah pandai avoid. I avoid dulu awal-awal. So I tak terjebak dalam that kind of situation. Okay. Tetapi ada juga kawan I yang dia jumpa this one guy, sebab sometimes kita juga kena pressure everyday nak kena betul. buat sales, Betul. everyday nak kena ada case close. So kadang-kadang ada je yang sanggup lah do or die. So jumpalah mana-mana pun apa-apa. So masa tu experience dia ialah dia jumpa mamat ni, tapi mamat ni cakap, okay, I boleh beli insurance dengan you, tapi you kena jadi girlfriend I. Uyo, macam tu So dia buat cakap macam tu, and dia cakap okay, I akan beli insurance, ataupun dia akan cakap okay, I akan beli insurance dengan you, nanti I bagi you nombor bilik. Uish. so Dah ada masa kita tersirat cakap, tu. apa dah masa sampai nombor Bilik bilik, apa ni? So dia cakap, oh tak, bilik karaoke. Pandai dia. Dah ada bermini kan. bising. Dah bermini kan. Ya. Dah test korang juga tu. So tu antaranya lah. Ataupun ada yang first kita fikir macam selagi customer tu tak cakap no, so there's always a chance for us to approach. I see. Tapi Usaha. ada Yes. juga orang ambil kesempatan on that matter. Dia tahu yang selagi tak dia akan drag benda tu. So dia bagi harapan kat kita yang okay lah, I akan bawa you jumpa orang ni. Tapi last bila kita datang tempat tu, dia buat kita macam some sort of like perempuan layanan macam tu lah. So benda-benda macam tu, nak layan kawan-kawan dia ni. So benda-benda macam tu yang I think banyak most of I guess insurance girls go Ataupun through. salesperson. Ataupun salesperson go through. People take advantage on the matter that we are working. Betul. Ambil kesempatan lah basically. Ambil kesempatan, betul. Dan diorang ni pun laki lah. Dia miang ataupun gatal. Kita pun tahu sifat laki macam tu. Kebanyakannya. So itulah. Alif Aziz. Jangan. Dah termention lah tu kan. Viral lepas ni. Macam mana ni? Boleh cut Okay, apa nama? Jasmine. Yes. Tadi kita dengan Laila punya experience dengan kawan-kawan dia, circle macam tu. You ada pernah ada challenges something yang macam ni tak? Yang Okay. Dalam bidang takaful, cabaran from a friend lah. I put it boleh this way, kita ke? share from a friend. Boleh kita From share. a friend. Macam I ada share tadi yang kita ada discuss tepi tu. Discuss tepi. Okay. Apa Yang dia discuss cakap, tepi tu? yang dia cakap lah, yang the guy said, I don't want to commit to the policies that you are selling, tetapi I nak commit to you. Jam. Kami tu you. Kita jam. Betul. At that time macam mana? Your friend macam terkedu ke? Atau terkemam ada yang ke? sanggup nak bayar untuk jadi wife ke? Wow. Nak jadi sugar baby. Sugar baby. baby. Itu dark side juga ni Betul. basically. So that, I guess, kalau macam Contoh, ada a friend of mine. Okay. 7,000, whatever that you are earn, apa-apa pendapatan you yang you dapat sekarang, saya bagi on top of satu rumah, satu kereta, you just be my wife. You jadi isteri I je. Ui. dia sampai ke tahap Sampai macam tu sekali Betul. Ada. I see. Dia dah macam jadi insurance agent ni, you boleh jadi Sorry, isteri dua orang. Dua sekali. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. I see. Tapi itulah. There is ada cara-cara untuk manage dan yelah macam Laila katakan, kita professional, kita bidang, kita nak cari business, nak cari rezeki. Periuk nasi kita kan. Betul. So ada cara-cara lah untuk manage benda tu, dan the dark side of sales ni banyak. Itu salah satunya. Salah satunya ialah itulah
Okay. So kalau macam entertainment, biasa kadang-kadang based on sales lah. Dia bukan insurance sajalah. Dalam industri sales ni, you kena entertain clients kan. Macam pergi karaoke ke, pergi Betul. makan ke. So you guys pernah ada experience macam tu tak? Macam okay, jom teman pergi karaoke ke, and then Bobai akan bagi check ke, something yang like that. Pernah diajak. And tapi based on cerita, sebab kita orang kan satu agency kan, so macam-macam ada orang punya pengalaman. So kita sharing buat a lot of sharing juga. Okay. And bila when it comes to this kind of situation, kita cuba kalau boleh avoid. Sebab klien ni not necessarily dia cakap dia umpan kita lah macam you keep on coming to me to karaoke, I akan bagi you satu check besar. Wow. So benda-benda tu kita dah diajar daripada awal, di-train daripada awal from agency untuk tidak fall for it. Sebab dia ada body language yang kita kena tengok. Macam ada yang menggatai, ada yang betul-betul ada nak cues dia. tengok. I nak tengok macam mana you bekerja. So I see. berapa passionate you dengan kerja you untuk you dapatkan duit I. Dia ada dua orang yang berbeza. Okay. So kita tahu yang mana dengan yang mana yang betul-betul serius, betul-betul genuine. Okay. So macam Jasmine lah kan, kalau macam perkara macam tu, apa you buat untuk avoid? Kita ada button block kan sekarang. Mudah je. Block terus? Terus. Asyik. Kalau let's say dia ni ada someone yang berduit, yang contohnya nak bagi 100,000 cash, you memang terus block lah. Tapi you happy ke? Okay, I nak tanya you balik soalan Okay, tanya ni. balik. Okay, boleh tanya. Kalau you dapat 100,000 but you have to sell you punya pride and soul, orang pegang you, you rasa duit 100,000 tu berbaloi tak ke? baloi lah. Tak baloi kan? Betul, kita sebagai Islam ni tak berkat lah. Kita nak tak keberkatan. berkat. Kita nak keberkatan. Betul. Keberkatan. Satu lagi, if we want to talk about rezeki, kita dah tutup pintu yang buruk tu, mungkin Allah akan bukakan pintu lain yang Alhamdulillah. lebih baik dan Alhamdulillah. lebih berkat. Daripada kita nak kena Yelah, jual diri betul. ke apa Sebab ke kan. sales ni kan, one more thing, kita tak percaya kepada satu je yang kita akan dapat, tidak. Kita main dengan nombor. Sales is all about numbers games. So orang macam tu next. Orang betul. tak nak Next. That's Dia our kan. mindset. Betul. So Ada berjuta-juta manusia dekat Betul, dunia betul, ni. betul. banyak sangat. Buat apalah seorang tu, So apalah memang sangat, taklah kita nak. Tapi ada juga yang ada. Kita tak nafikan, ada juga yang ada. Ada Like nak shortcut. They I want a see. shortcut in life. So kat situ diorang akan accept all those offers. Ada juga yang ada, I cannot deny. Tapi Alhamdulillah lah, kita tak senang dibeli oleh wang ringgit. We stick to Betul. Okay. Kita ada prinsipal. Okay, mulas pasal ada yang ada tu, saya nak share sikit lah. Ada my friend jugalah. Macam tu lah, basically dia melayan seorang yang atas ni. Basically dia jual insurance dan dia melayan. Tapi untuk bercakap pasal keberkatan tu, basically dia tak tahan lama pun kan. Betul tak? Dia tak tahan lama. Mungkin dia akan ambil sebulan 2 bulan, lepas tu ketiga keempat dia dah lapse dah. So itu yang kita tak nak. Sebab so- agent insurance ni kita punya KPI. Okay. And kita also ada persistency. So memang kalau client every time close case happy, tapi you have to sustain kan the policy. So I orang akan see. sentiasa membayar. Sebab kalau tidak, if you ruin your persistency, then you takkan able to get your bonus, you takkan able to get your trip. So that's why it's good for you to tapis customer yang sementara ni. You kena filter. Alright. So challenges sangat-sangat mencabar lah. So Betul. itulah. So siapa yang nak buat insurance ni, remember guys, sangat mencabar. So bukan senang, khususnya kepada perempuan. So you guys kena tough and also usaha, dan rezeki tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya kita nak ke topik iaitu dunia ni makin mencabar kan. So orang dah tahu dah dunia insurance ni macam mana. Dari segi you guys dah face the challenge, dari segi orang punya perangai, orang lelaki punya kacau kan. So anak-anak muda sekarang ni, kita tengok luar sana, apa options diorang? Apa yang you guys boleh suggest you punya kerja kat luar sana? Saya? Boleh lah, Laila. Kita ke Laila lah. Laila. Okay. Basically, saya rasa macam sekarang ni, after COVID or upon COVID, banyak budak-budak muda kita are interested in gig economy. Yes, Sebab yes, apa? betul. Satu, flexible timing, tak ada siapa mengarah diorang boleh kerja sebanyak mana dan sesedikit mana. Tak ada siapa akan question. They have the freedom. So banyak
antara kita golongan muda ni lebih suka kepada flexibility. I rasa work-life balance. Okay. Sebab dulu macam orang-orang dulu dia memang kerja daripada pagi sampai ke malam. With that sort of income pun diorang okay. Tapi sekarang ni the world is challenging and has gotten very challenging. Lagi satu, kita tak suka, kita bukan nak cakap rebellious, tapi kita tak suka, bukan tak suka disuruh. Dia macam Tak kita boleh nak ada dimontor freedom lah. of choice tu lah. Okay. Freedom of choice tu. Faham. Jadi, tapi I juga dengar from another side of story, which is to be able to work in gig economy okay, tapi tak semua orang ada develop karakter daripada kerja sedemikian. Ya, betul. So sebab you had tu je lah, you punya tugas ialah you datang, you ambil motor you terima order and you hantar, and that's it. And dia tak ada upskill or in character or anything. So dekat situ di mana menjadi juga kerisauan sedikit that in the future Malaysia mungkin akan kekurangan skilled workers. Like kita dah tak nak kerja for the sake of bidang tu, kita hanya kerja demi duit. Betul. Memang kita akan kekurangan pemimpin, kekurangan engineers, kekurangan doctors. So benda-benda tu agak merisaukan jugalah. Betul. So saya setuju dengan pendapat Laila tadi berkenaan dengan skill workers. Kalau macam gig ekonomi ni mostly diorang adalah riders kan. Dan juga kerja menghantar barang ke tempat. So dia punya skills tu memang tak ada development lah, tak bertambah. Adalah sebab tahap tu je tahap lah. tu je lah. Betul, tahap tahap tu tu je. je lah. Betul. Okay, untuk pendapat Jasmine, apa yang diperlukan untuk jadi seorang sales ni lah? Okay, macam mana nak menarik golongan gig ni? Sebab kita tahu kan bidang sales ni dia tak perlukan education yang sangat-sangat tinggi pun. Betul. Dia minimum SPM. You SPM saja dah boleh masuk. Tak ada Betul masalah. lah. Macam nak menarik diorang ni, golongan gig ekonomi ni. Okay, daripada you guys hantar ni tak ada skill pun, better you guys buatlah sales. Tak kisahlah apa-apa. Taklah Bukan insurance je lah. Tak kisahlah lah. apa-apa. Macam-macam apa. Buat Betul, sales. Sebab sama kan? Betul, Flexibility sama, yang you flexibility. dapat. Betul. So dapat Jasmine, macam mana kita nak tarik golongan-golongan ni ke arah Nak yang lebih tarik baik, mereka. yang tambah skill Okay. kan. Okay, kalau Jasmine cakap dalam pandangan Jasmine dalam bidang industri kita je lah. Boleh, Sebab boleh. that's my kiranya expertise. Yes, pengalaman. Pengalaman kan. So yelah, macam kita dah cakap tadi pasal the dark side of sales. Yes. Bukan senang. Dan orang sekarang ni, Jasmine perasan anak muda sekarang nak buat bisnes, tetapi tak nak start dengan awak proses permulaan dia, iaitu you have to go through the process of sales ataupun betul. berjual beli, bercakap dengan orang. Betul. Macam Laila kata tadi, hard skills, soft skills yang you kena ada, ataupun orang sekarang panggil human skills. Ui. Kan cik? So setiap kerja ada dia punya pros and cons. Okay. So tetapi what I want to say here adalah, macam mana kita nak menarik golongan ni, you kena tengok juga dari segi long term you dekat situ, ataupun you punya career growth. Career growth lah, betul. Career Setuju. growth. You punya goals. Adakah tujuan hidup you ke arah itu juga, dan how do I say this? Yelah, betul. Ya, betul. Sampai bila kita nak menghantar barang kan? Ya, betul. Dia bukan jadi manager ke, Betul. jadi persona dia. Ataupun sampai bila kita nak jadi just a salesperson. Betul. Tapi with bezanya antara salesperson dengan gig economy is that kita ada dalam sales, bidang sales ni kita ada chances untuk kita grow daripada seorang salesperson to we growing a team to we manage an agency. So there is always a stack of levels to develop yes. untuk kita jadi lagi baik, lagi matang, lagi bijak. Sebab salesperson ni dia bukanlah nak kena bijak, but more towards working on the art. The art you nak cakap dengan orang, macam mana you nak, sebab kita apa yang kita buat ni services, lebih kepada services, and macam mana kita nak, basically macam mana kita nak manage a human being. Okay. Alright. Okay, ada apa nak tambah sikit, Laila, Jasmine? Tak ada? So far okay. Alright. Yes. Okay, dari segi skill development. Okay, based on your experience lah kan. Macam beza you 5 tahun lepas dengan sekarang. Macam dulu mungkin Laila dia dah mengaku dia suka pandai cakap kan, dia suka jumpa orang kan. So kita nak tanya Jasmine, apa beza you dulu dengan sekarang once you dah involved in this industry lah? That's a very good question. Thank you. You share sikit dengan Okay. kita. Development yang
Yang you- I nampak daripada my character sebelum dalam bidang sales dan selepas adalah satu is cara percakapan. Cara bercakap. Yes. Okay. macam- Lagi lembut kan. Kita patutlah. saya jenis yang soft spoken. Ada orang dulu I think I am an introvert. Orang selalu cakap introvert ke extrovert ke kan banyak topik pasal tu. So I started dulu memang tak reti nak bercakap, takut nak bercakap dengan orang, eye contact pun tak boleh buat. Okay. Nak senyum dengan orang pun I takut. I see. Even to the point of basic. Nak order menu contoh kat kedai kopi, nak pergi beli rush roastery punya kopi, kita tak boleh nak sebut. Okay. Kita tak boleh. Kita akan orang lain yang Sebutkan. sebutkan. So coming into the industry, alhamdulillah Jasmine boleh nampak my character dah berubah sikit demi sikit. I see. In terms of communication satu, Okay. kedua cara kerja, kita punya work ethic. Okay. Maksudnya sales ni kita tahu kita kena main nombor. Lagi banyak you approach, lagi banyak you open presentation, lagi banyak you close. Betul tak? Betul. Okay. So lepas itu disiplin diri kita untuk commit to that target yang kita ada. I see. You know. So daripada situ berubah daripada segi disiplin lah I can say. Okay. Daripada dulu kalau tak kerja sales kita ke lentah pukang lah ke laut lah kita sekiranya kan. betul, Tak ada betul. planning. Yes. Yeah. So dan yang ketiga maybe I can say daripada development diri adalah kita punya macam mana, bila kita dalam bidang sales kita jumpa banyak orang. Betul. Kita akan belajar banyak benda daripada setiap orang itu akan berjumpa. I see. Betul? Ya, betul. So daripada situ I'm only 25 tapi Uish, muda muda dah berjaya Okay. and alhamdulillah Muda dah macam percaya. orang cakap, orang tak percaya Jasmine 25. Orang tak percaya Jasmine Sebab dia muda. matang. Dia I memang see. sangat matang. So daripada situ kita boleh, alhamdulillah that's what I can say. The beauty of the industry bidang ini adalah yes ada downside, ada dark side of sales, tetapi orang kata apa, end result dia sangat cantik, sangat cantik. manis. Betul, Orang kata betul. So nampaklah beza tu kan. Macam apa nama, Jasmine sekarang pun nampak santai. Sebab you dia macam get tak percaya along kan. Kalau Ha. dia tak cakap umur dia 25 tahun, you percaya tak dia 25 tahun? Tak Tak kan? I rasa dia dah So I rasa dia sangat matang. The first time I matang. jumpa dia pun I thought we're the same age. I see. Rupanya tidak. Tak nampak sebaya basically. Kan, nampak sebaya muda. kan? awak bukan sama umur kita tak? Tak, I rasa kalau bidang sales you happy kan basically. Kan you happy baik cakap kan, itu yang umur tu. Tapi tak juga. Tak semua. I rasa macam semalam kan. Kita Okay. orang ada 7 appointment. Wow, 7 appointment guys. Okay. 7 appointment. 7 Kita appointment. jumpa 7 orang, kita bercakap dengan 7 orang. 7 orang. So kita buat open presentation 5 presentation tapi closing kita orang 1. Wow, satu Okay. Bayangkan pada bulan puasa you jumpa orang daripada sini ke sana, panas, hujan, ribut semua kan. Tapi you close satu saja. Okay. I balik tu memang dah tak sedar apa dah. Ui. I letak Memang je gone lah. kepala dah gone, tahu-tahu dah sahur. Saya rasa salah satu pasal sales ni ialah jumpa orang satu, it's good, great, tapi kadang-kadang you keluarkan banyak energy. You cepat penat, you agak penat juga. Satisfaction Hmm. tu. Tapi Faham. tak satisfaction ya. Kepuasan at the Kepuasan, end sebab yes. I was really rush semalam, memang kena close satu sale. Memang kena. So semalam memang kita orang pergi buka puasa dengan klien 2 orang ni. Okay, boleh share sikit. Klien orang ni macam menarik ni, macam So menarik. kita pergi buka puasa dengan 2 klien ni sebab these are the people kita jumpa before this in any event. So kita ada exchange card and then set appointment lah dengan dia orang. Okay. So mula nak set dengan seorang je, rupa-rupanya dia bawa business partner dia sekali. Wah. So at first kita orang macam okay lah, good. This is a good thing sebab kita pun 2 orang kan. So at least kalau tak close seorang, close lagi seorang. Cik, itulah dalam plan dia. Ada niat. Okay, Kita alright. kita memang bukanlah nak cakap kita orang aggressively nak close sale. Itu salah satu, alhamdulillah kalau dapat. Tapi at the same time macam we are excited to meet new people lah. So it's not really just about the money. So bila kita pergi jumpa 2 orang ni, so mula sampai okay lah. They seem like okay people, very nice. Cuma dandan pula dia bawa member dia yang takaful insurance juga before this. Sudah ada macam mana aku nak close sale ni. So dekat situ kita orang dah fikir okay lah kalau setakat baru-baru so kuku so tak apalah kan. Dia tukar dia punya industri. Rupanya lama juga. Rupanya Uish. top producer Top juga. producer juga. Dekat situ
kita terpaksa menghumblekan diri. Okay, So macam kat situ kalau kita nak buat teknik-teknik kita, confirm member dia akan ketawa. Confirm. Okay. So kat situ macam kita last-last dah jam juga kita nak buat apa sebab kawan dia ni. Tapi sebenarnya kan in my mind, sebab kawan dia tu takaful agent, patutnya rasa dia tahu journey kita kan. Dia patut, I was expecting him to support lah kita. Okay. Macam okay, kita nak cakap dekat prospek tu, okay lah, this is good for you. Retirement, private retirement fund ni good for you. Because apa, dia ada protection sekali. Ramai kat luar sana memang you simpan duit tapi you tak ada protection dari segi tu. Okay, betul. So I ingat kawan dia ni akan like, you know, so you betul tu. Betul-betul Ni lah. memang Support bagus. sikit lah. Support lah. Saling lah, Sama-sama member Kenapa? kan. Lepas tu kawan dia buat apa? Kawan dia boleh senyap je macam buat muka selama dia je. So dekat situ kita orang macam Mungkin puasa agak mungkin puasa, kot. benar. tak, Dia baru nak catch masalahnya up. kita orang memang tak present masa sebelum buka puasa. Okay. Kita orang dah settle makan, dah habis buat repo semua kan, dah settle makan, so kita clean the table up. So semua dah begitu. semayang, dah okey dah. So tiba-tibalah pula ingat ni itulah. So we thought that it's gonna be good sebab kawan dia ni pun takaful, tapi tidak jugalah in Tidak the end. juga. Tidak jugalah. In the end kita yang disekolahkan kembali. Sudah pula ke sekolah balik. Betul. Masuk balik dark Ah. side of Dark side sales. dah. Oh, dark side sales. So Betul, prospek tu sebenarnya. pula dia punya bidang belajar dulu dalam accounting finances. Dah dekat situ Lakilah. dia kata dia dah counter dah balik. Dia cakap tak, kalau pasal nak growkan duit ni, I tahu lagi banyak tempat lah yang akan beri. So Oi. I just nak cakap, ya betul, tapi from the start pun kita bukan investment company. No, we are protection company. Protection, yes. Dekat situ yang yelah. Ada kecil apa keliru sikit lah kan. Ada kekeliruan lah dekat sikit. situ lah. Mungkin kita tak clear, kita tak tahulah kan. Mungkin presentation kita pun ada missed out sikit. Tapi itulah kisah semalam. Tapi sebenarnya tu lah first time present dengan clients tu kan. Dua klien tak mungkin lah. Group klien. Selalunya Group clients. kalau yang bawa partner, prospek kita bawa partner, it will be a little bit difficult lah. Sebab there will be a third wheeler yang akan voice out the opinion. Okay. So dia macam kat situ takut dia akan influence the Tapi yang semalam terlalu prospect. senyap pula. betul lah. Itu yang kita. Itulah. Itu yang kita geram juga tu lah. Sebab semalam tu mungkin dia tak prepare kot. Dia kena buka puasa je. Yelah. Dalam mindset. Yelah, dah buka puasa je. puasa. Last kena present lah juga Present kan. juga. Penat lah dia kan. Mungkin kita susah kita kan. tapi kita ambil dia punya iktibar dia di mana benda ni kan rezeki. Betul. Macam you cakap usaha, kena sentiasa usaha, kena sentiasa follow up. Mungkin ke hari ni tapi esok mungkin dia Oh ya ke? Aisyah, Mungkin mungkin, hari ni tapi esok. Okay. Ya, betul. Alright. Okay, itu dia segmen 2 kita pada Encik hari ni. Aizul, macam awak berada dekat buka puasa semalam ke? Oh, tak ada. Sebab tadi kan awak dah bercerita. Awak dah bercerita tadi. Saya macam dengar tambah-tambah. Allahu Akbar. Okay, itu dia. Kita punya segmen 2 untuk hari ini. Impak atas. So, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum semua. Okay guys, welcome back to segmen akhir episod 2 Impak Atas. Tiada batas bersama Izul, Safiq, Rosli in the house. Okay, kita kembali ni. Okay, podcast ini dibawa khas oleh anda oleh Rush Roastery, our main sponsor, iaitu coffee shop yang berada di Kuala Lumpur, Bangsa dan juga Damansara. Okay, siapa yang nak buka coffee shop tetapi tiada modal, jangan risau, Rush Roastery ada solutionnya. So, untuk tahu lebih lanjut, anda boleh follow di TikTok dorang, Instagram ataupun Facebook, atau boleh DM mereka untuk tahu lebih lanjut macam mana nak buka coffee shop. Okay, welcome back guys. Laila dan juga Jasmine di segmen akhir 3 podcast 2 ini. Okay, nak buat apa nama? Cheers ke untuk lagi semangat ke? Okay, kita Lagi I seronok rasa kan? kita akan simpan di hujung-hujung. Di hujung rancangan. Di Okey, hujung-hujung. bagus juga. Okay, so Okay, so segmen akhir ni kita simple je. Okay. So kita segmen nak mempromosi lah masing-masing punya business. Okay, kita start dengan Laila lah. So, Oh, Jasmine. Okay, Jasmine lo. Okay. Jasmine Laila, mana-mana boleh kan? Okay. Okay, Jasmine lah. Okay, Okay. Jasmine, macam mana Yes. sesiapa di luar sana yang berminat untuk join dia punya agensi atau menjadi seorang sales advisor atau takaful insurance, so macam bagaimana caranya? So Jasmine boleh share kepada kita punya viewers.
Okay. So bagaimana cara Bukan. Bagaimana cara Bagaimana lah. cara ataupun kenapa perlu join Okay. Jasmine? Kenapa Dan- Jasmine? Dan dan juga okay. Laila. First things first, again, Jasmine dan Laila datang daripada PwC Fraternity ataupun satu agensi naungan Farah Muhammad dan Sifu Suhaimi, di mana kami adalah satu agensi di bawah Hong Leong Group, di mana we carry 2 license ataupun kita ada buat conventional insurance and also takaful. So orang di luar sana boleh actually pilih di mana sesuai untuk dia, diri sendiri, nak ke jalan konvensional ke ataupun ke jalan Takaful. Islamic sikit, syariah Islam. Dan juga second thing is dalam segi, okay, what else do I say? Basically dia macam come and join us, try it out, sebab memang kita tak tahu, especially kepada siapa yang rajin bercakap. Rajin bercakap, know how to win a person's heart, you have your own charm, come and join us. Bukan sahaja kita dapat benefits yang I mentioned throughout the whole entire interview, bukan kita sahaja dapat gaji basic, kita dapat kita punya commission everyday tau. Everyday commission you masuk. Wow, everyday Ha, Hebat basic you masuk setiap 15, commission hari-hari, the moment you close, the moment customer you pay, commission 3 days. Lepas 3 3 working hari. days. Cepat. Lepas 3 hari, cepat. Lepas tu you dapat your bonus every 3 months, and also on top of that you dapat trip juga, free trips tu ada a few lah, Bangkok lah, Bali lah, Norway lah, Dubai. Tahun ni kita ada Dubai and Norway. Wow, I takut. seronok. Kalau join macam sekarang macam dah terlambat sangat sebab financial year end kan. Oh, ya, Tapi there's always opportunity. Income tak payah nak cakap lah. So the harder you work, the more you get. Okay. So ada yang juga macam kita orang started out with basic busuk-busuk pun 5,000 up Wow, to 5,000 up to sampai ke The sky is the limit. the sky is the limit. Yes. One of our senior agent pun dah sampai 1 juta dia punya income tiap-tiap bulan. Wish, hebat sangat 1 juta sebulan. Tak tahun. Setiap tahun. Sorry, 1 juta Hebat lah. tak bulan. Kalah kita memang dah punya. jadi richest person on earth kan. betul. So setiap tahun dia dah mencecah jutaan ringgit. Wow. Not only that, In terms of income, ada banyak cara untuk you actually earn your income dekat dalam business kami. Okay. Di mana if say you nak jadi salesperson, boleh tak ada masalah. Ataupun you jenis yang lagi suka build team instead of you bekerja di luar sana kan, buat sale, Okay. you recruit I and see. you can actually cater your character into the business, and you nak earn how much you want up to how you want to work. Macam tu. Okay, Yes. alright. Okay, So, so kepada luar sana, siapa yang nak jadi insurance agent boleh contact. Macam mana dia nak contact Laila ataupun okay, I rasa macam Jasmine ni? elok. Kita pun ada TikTok, but our TikTok is not even macam dia tak hidup sangat lah. Okay. Kita seorang pemerhati je Pemerhati di TikTok. je. Kita seorang viewer. Jadi maybe boleh contact kita directly through the platform. Okay. So nanti korang DM je, korang punya number ke apa ke yang mana interested to earn. Just contact Either one of us. either one of us ataupun this platform itself lah. So korang boleh DM je, and insyaAllah the people Kita akan on engage Check lah. out Instagram PwC Fraternity. dekat Instagram kita orang PwC Fraternity, or even come by to our office lah dekat Melaka. Uish, Melaka jauhnya. Serius lah. Melawati. Melawati ni. Melawati. Excited sangat saya sampai ke Depan Melaka. Melawati Mall. Tak nampak sangat dia nak buka agensi kat Melaka tu. Kan? Tapi kita Dah ada. dah. Dah ada dah. Kita bukan saja dekat KL, kita pun ada di Melaka, kita ada di Johor. Satu Malaysia. Utara opening soon or already open? Already open. So Wow, kita wow. ada a few. Memang kita target nak buat entire Malaysia lah. Yes. To Okay. join Honor Masjid Takaful. And bukan saja tu. Selain daripada kita buat sales macam Jasmine cakap, so once you recruit pun you akan dapat some points or some income daripada situ juga. So kita buat sales sama-sama, kita recruit sama-sama, kita besarkan keluarga PwC sama-sama. Wow, hebat. Okay, alright. So pada luar sana nak join, so jangan lupa saya akan tag jugalah Jasmine dan juga
Laila di bawah ruangan komen. Oh, cukup. Ada lagi? Sorry, Apa lagi? sebelum Boleh. I lupa. Sebelum I lupa, kenapa kena join PWC? Kenapa kena join? Kenapa join? Okay, setiap orang buat sale ni akan penat, energy kita akan drain. Kadang-kadang kita tak close tu memang kita rasa down sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah kita orang ada satu platform which is PWC Agency. Every Monday kita datang, kita bagi energy dekat orang lain and kita ambil juga energy yang baik. So selalunya kita akan buat macam mantra diri. Bukan mantra diri, kita panggil apa? Affirmations. Kita akan cakap kita ni the best, kita akan great. Sebab orang cakap affirmations ni akan buatkan benda tu jadi reality. Wow, patutlah you guys ada energy yang sangat positif kan. Betul. Saya pun ambil energy positif ni, bagus lah. So hari ni bulan puasa, so kita penat ni sebenarnya basically. Tapi dengan ada energy daripada Laila dan juga Jasmine ni pun saya rasa macam semangat lah. Okay, untuk mengakhiri ni kita nak bagi last punya lah. Ada apa harapan, ucapan kepada viewers kita luar sana? Kita mulakan dengan Laila ke? Ucapan, harapan, vision you kehadap bisnes dan juga akan datang. Saya tak banyak. I wish to tolong as much people as I could, creating this safety nets and also this invisible wall before anyone jatuh tersengguk lah. Okay. So saya punya wish is for everyone to accept juga kita orang punya sharing. Bila kita orang buat call tu cakap, oh saya Laila daripada Honda MSI cakap terima-terima je lah, kesian lah, pinjamkan je lah telinga anda, no obligation, kita tak nak jual sangat, kita just nak buat sharing untuk you dengar, untuk you aware apa pentingnya having insurance in your life. So Laila just wish itulah satu, and Laila doakan agar diri Laila sendiri dan juga Jasmine untuk agar kita orang sentiasa kuat and kaya. Amin. Kuat dan kaya. Ya, jaya dan kaya. Berjaya. Amin. Kaya dan berjaya. Yes. Boleh. Okay, untuk Jasmine pula, apa harapan Jasmine dan juga dia punya business ataupun untuk viewers di luar sana yang nak join Jasmine ni, boleh share dia punya harapan dan punya vision? My vision, harapan is to again, to summarize, sama-sama kaya dan berjaya. Itu saja. Sama-sama dan berjaya. Amin malam ni. Alright. So sebelum kita akhiri, Jasmine dan Laila ada satu persembahan khas untuk anda semua. Okay. Bukan nak buat persembahan tadi. Betul. Sebelum kita akhiri, kita alright. PWC, everywhere we go, people wanna know who we are. We are the champion, mighty champion. Go PWC. Alright, tepat burung kepada Laila dan juga Jasmine. Okay, itu saja podcast kita pada hari ini. Jumpa anda di podcast seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.